Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita sambung pada hadis yang lalu, iaitu tentang menggosok gigi kemudian melambatkan solat Isyak sepertiga malam. Jadi hadisnya sambungan di sini, wala akhartu solat al-isya'i ila thulusil lail, hasan lagi sahih, dan aku takhirkan solat Isyak hingga sepertiga malam. Ialah kaul yang sahih, kerana jikalau tiada harus atasnya ijtihad, nescaya tiada berkata ia laula anna asyaqqa ala ni apa ni? Saya tak nampak baca. Jikalau bukan kerana sebab aku fikir masyaqqah atas umatku, keberatan masyaqqah ni, hadis ini tentang gosok gigi ni, maka dengan kerana ia bersabda demikian, tahulah ulama akan harus bagi Nabi kita berijtihad. Nabi berijtihad maksudnya Nabi buat hukum, ya. Nabi boleh buat hukum sebenarnya. Okey. Kemudian 125, masalah bersugi dan kelebihannya. Bermula kelebihan bersugi itu amatlah banyaknya, setengah daripadanya menyucikan mulut dan meredakan bagi Tuhan oleh menjunjung suruhnya bersugi itu, dan memanaskan dan mengutukkan bagi syaitan kerana mengerjakan ibadah dan amal yang tiada disukainya, dan menyukakan bagi malaikat oleh harum bau mulut, dan menghilangkan karat-karat gigi, dan mencerahkan mata, dan mengkafaratkan dosa, dan lain-lain. Ini kelebihan bersugi ya. Allah redha, syaitan tak suka, ibadat pun jadi senang, apa semua, malaikat pun suka. Mencerahkan mata di sini maksudnya kalau bangun tidur kan mata mengantuk, cuba gosok gigi, maka hilanglah ngantuk tu. Itu maksud mencerahkan mata. Okey. 126. Masalah takhirkan solat Isyak adalah mentakhirkan sembahyang Isyak itu telah bersalah-salahan ulama. Adakah yang lebih afdal mensegerakannya ataupun melambatkan, iaitu mentakhirkan solat? Dan keduanya itu dua mazhab yang masyhur bagi salaf, dan dua kaul bagi Malik dan Asy-Syafi'i. Maka orang yang mengatakan afdal di takhiran itu berpegang dengan hadis di dalam masalah 127 itu dan hadis-hadis yang lain. Ini bagi orang yang mentakhirkan, dan orang yang mengatakan afdal disegerakan sembahyang itu berpegang dengan adat ghalib. Ghalib ni kebiasaan. Bagi Rasulullah SAW mensegerakannya. Inilah ringkas perkataan Nawawi dalam Syarah Muslim pada bab waktu Isyak, wa ta'khiruha, dan mentakhirkannya dan melambatkannya. Yang ke-127, ditakhirkan sembahyang Isyak, dan hadisnya sebenarnya telah berkata Tirmizi dalam hadis riwayat Zaid bin Khalid dalam masalah 118, itu katanya telah bersabda Nabi SAW, wala akhartu salat al-isya'i ila sulusil lail, ya ini, dan jikalau bukan kerana masyaqqah atas umatku, nescaya aku takhirkan sembahyang Isyak hingga sepertiga malam. Dia mula-mula Nabi kata kalau tak susah kepada umatku, aku akan paksa wajibkan gosok gigi. Kalau tak susah kepada umatku, ini Nabi sambung, aku akan paksa mereka solat sepertiga malam, hingga ke sepertiga malam, hingga Tapi dengan kerana masyaqqah umatku menanti jemaah, oleh kerana mereka itu ada yang letih bekerja siang hari, maka hendak beristirahat letihnya, dan setengahnya hendak menyempurnakan perkara di rumah dan sebagainya, maka tiada aku berarti mentakhirkan Isyak itu, bahkan bersegera aku sembahyang bersama-sama jemaah dalam masa yang ada fadilatnya. Okey. Maka menunjuklah hadis ini akan afdal mentakhirkan sembahyang Isyak. Ini hadis apa yang atas tadi, tentang kalau tak jadi masyaqqah, Nabi mahu melambatkan solat. Kemudian dia sambunglah ibadat, aku takhirkan sembahyang Isyak hingga sepertiga malam. Babu iza istaiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmisu yadahu ni fil ina'i hatta yaghsiluha, iaitu bab apabila jaga seorang ini Arab ni. Bab apabila jaga seseorang daripada tidurnya, ini naumihi, istaiqaza, bangun, maka jangan menyelam ia akan tangannya dalam bekas air hingga membasuhkan dia. Ini bangun tidur, tangan jangan pergi celup air. Kenapa ni? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah masalah menyelamkan tangan ke dalam air kemudian daripada bangun daripada tidur itu telah didatangkan oleh Tirmizi hadisnya. Tirmizi pun boleh Hadisnya iaitu di sini.
An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza staiqaza ahadukum minal laili fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yufrigha 'alaiha marratain aw salasan fa innahu la yadri aina batas yaduhu. Hasan lagi sahih. Ni terjemahan ni di bawah ni. Tak payah baca ni, kita baca kat bawah ni. Ini hadisnya sampai sini. Ya, yadahu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila jaga seseorang daripada kamu daripada tidur malam atau siang, maka jangan masukkan tangan ke dalam air hingga menuang ia ke atas 2 atau 3 kali air, maka bahawasanya tiada tahu ia di mana bermalam tangannya. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-Khattab dan Jabir dan Aisyah. Bermula ini hadis hasan lagi sahih. Maksud dia ini basuh tangan dulu. Basuh tangan dahulu. Menyelamkan tangan tidur ke dalam air dan hukumnya. Kata Abu Isa Tirmizi, telah berkata Imam Syafi'i, dan aku suka tiap-tiap orang yang jaga daripada tidurnya, sama ada tidur tengah hari atau lainnya, bahawa jangan memasukkan ia tangannya ke dalam air, mengambil air sembayang sehingga membasuh ia di luar bijananya lebih dahulu. Bijana ni iaitu bekas air ya. Maka jika masuk ia akan yang demikian itu, tangan sebelum basuhan tiadalah suka aku baginya yang demikian itu, tetapi tiadalah pula binasa air kerana itu apabila tiada ada atas tangannya najis. Dan kata Ahmad bin Hanbal, apabila jaga seorang daripada tidur malam dan memasukkan ia ke tangannya ke dalam air yang hendak diperbuat mengambil air semayang sebelum daripada basuhnya di luar, maka sukalah aku bahawa dirunggahnya air itu. Dironggah ni buang ya. Dan kata Isa, apabila jaga seseorang daripada tidur tangan tidurnya dengan malam dan siang, maka jangan memasukkan ia tangannya dalam air yang hendak diperbuat mengambil air semayang hingga membasuh ia akan dia. Intaha. Ni ada beberapa pendapat. Satu Imam Ahmad bin Hanbal, dua Imam Ishaq di sini, ketiga iaitu Abu Isa At-Tirmizi ya, menyatakan memang kata basuhlah tangan. Yang At-Tirmizi kata tak ada apa-apa sangat sebenarnya. Imam Ahmad kata aku lebih suka buang air tu. Kalau kata Abu Ishaq kata basuhlah tangan tu. Dia tak sebut apa-apa lagi, kata basuh tangan dulu. Dan kata Imam Nawawi adalah hadis dalam masalah 128 itu ialah menegahkan menyelam tangan tidur ke dalam bijana sebelum membasuhnya, maka inilah yang diijma' atasnya. Tetapi jumhur daripada ulama' mutaqaddimin yang terkemudian, ulama' yang baru moden, dan mutaakhirin yang terkemudian atas bahawasanya tegah itu ialah tegah makruh, bukannya haram. Maka jika menyalahi seseorang akan larangan ini dan menyelamkan tangannya, tiadalah binasa air itu, tiada berdosa orang yang menyelamkan tangannya. Dan hikayatkan oleh ashab kita daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala bahawasanya jadi najis air itu jika ada seorang menyelamkan tangannya itu bangun daripada tidur malam. Dan menghikayat ini sambung lagi sebelah, mereka itu akan dia pula daripada Ishaq bin Rahawiyah dan Muhammad bin Jarir At-Tabari, dan ialah kaul yang dhaif sangat kerana bahawasanya asal pada air dan tangan itu suci, maka tiada najis ia dengan sebab syak. Dan bermula kaedah-kaedah syarak terang dan nyata atasnya itu, dan tiada boleh sekali dikatakan tangan itu najis. Dan ada pun hadis dalam masalah 128 itu ditanggungkan atas makruh. Jadi nak diceritakan apa hukum dalam syarak tak boleh digunakan dengan atas syak saja syak tak boleh dengan sebab syak. Jadi basuh tangan itu sebagai adab Nabi hukumkan, Nabi sebut sebagai adab membersihkan tangan dahulu. Okey. Syak tidak menjadi hukum. Yang terang itu adalah hukum. Kemudian bermula mazhab kita Syafi'i dan mazhab ulama yang muhakkikin yang berhak bahawasanya ini hukum tiada tertentu dengan bangun daripada tidur, bahkan yang diiktibarkan padanya itu ialah syakkan pada najis tangannya. Ini kalau ada syak, maka manakala syak pada najis, makruhlah baginya menyelamkannya dalam bijana sebelum membasuhnya, sama ada ia bangun daripada tidur malam atau siang hari, atau syak pada najis daripada tiada tidur. Dan inilah mazhab jumhur ulama. Kalau di atas ini kata Ishaq ini kata tak boleh. Syak itu bukan hukum, tapi Imam Syafi'i dan dan ulama muhakkikin ini berkata syak saja pun dah menjadi
hukum najis ya. Dan telah dikaitkan daripada Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala akan satu riwayat bahawasanya jika bangun seorang daripada tidur malam, makruh lah ke atasnya akan sebagai makruh tahrim, ni haram terus, makruh tahrim. Imam Ahmad bin Hanbal menyelamkan tangannya ke dalam air untuk wuduk, dan jika bangun ia daripada tidur siang hari, makruh, ia akan sebagai makruh tanzih. Makruh tadi tahrim haram, bangun tidur malam ni makruh tanzih, ni makruh yang tak elok. Dan telah muwafaqatkan dia atasnya di Daud Az-Zahiri, ni Daud Az-Zahiri yang zahir, kerana bergantung atas lafaz bermalam yang di dalam hadis itu. Dan ini mazhab dhaif sangat-sangat, kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga ia atas ilat ni kesakitan, kemasalahan, dengan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadri aina ya tak bi atas yadahu. Ini Nabi sebut dia tak tahu tangan dia dekat mana, itu Nabi sebut. Dan bermula maknanya bahawasanya tiada aman najis atas tangan. Dan bermula ini ilmu bermula ini kerana ada ihtimal najis pada tidur malam dan siang hari dan dalam jaga, dan disebutkan malam atau tiadanya kerana keadaannya ghalib biasanya, dan tiadalah direngkaskan atasnya kerana takutkan waham sebenarnya ni. Bahawasanya makhsus dengannya bahkan sebut ilat kemudian daripadanya. Inilah semuanya hukum apabila najis tangannya. Ilat ni iaitu dia nak ceritakan dalam hadis tu ada ilah, ada sebab, ada penyebab ni. Kalau kita orang Melayu guna sebut main mengelat tu sebenarnya ilat lah ni. Ada sebab ada, kalau kadang-kadang disebut curi, tapi tengok ayat lah. Fa innahu la yadri aina apa dia tangannya. Fa innahu la yadri aina batas yadahu. Batas Ilatnya iaitu tangan itu tak tahu kat mana. Itu hukumnya, iaitu kalau di sini katanya adalah, kalau imam yang zahir mengatakan haram terus menyelupkan tangan ke dalam air, tapi imam-imam yang lain mengatakan makruh. Masalah 130, masalah menyelamkan tangan tidur yang diyakinkan sucinya. Maka jikalau seorang yang jaga dari tidurnya yang yakin ia akan suci tangannya, ini tiada syak akan kena suatu najis dalam tidurnya, dan menghendaki ia menyelamkan ke dalam air yang dihendaki dibuat daripada sembahyang, apa hukumnya? Jawabnya, maka ini dia yakin bersih. Maka sungguhnya telah berkata satu jemaah daripada ashab kita, bermula hukumnya jika hukum syak, lihat masalah 129 di atas. Kalau syak, kerana bahawasanya segala sebab najis sungguhnya tersembunyi pada hak kebanyakan orang, maka menutup penentu hukum boleh menyelamkan itu lebih elok supaya tiada bermudah-mudah padanya oleh orang yang tiada pengenalan. Menutup penentu hukum. Dan bermula yang asah, yang berjalan segala jumhur ashab kita, bahawasanya tiada makruh padanya. Bahkan seorang itu boleh pilih antara menyelamkan tangannya, tiada menyelamkannya, dan membasuhnya, kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidur dan menjagakan sebabnya, dan iaitu syak. Maka apabila ternafilah pula makruh. Ini nak ceritakan perbahasan sini. Kalau dia kata dia yakin tangan dia bersih, boleh tak celup dalam air? Kalau yakin bersih, tak ada masalah pun sebenarnya. Apapun, kalau bangun tidur basuhlah tangan dahulu. Masalah 131 ni ayatnya berbelit-belit, dan juga macam-macam pendapat digabungkan sekali. Ada Imam Zahir, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Syafi'i, kemudian Imam Ishaq, kemudian At-Tirmizi, dan pendapat macam-macam lain. Masalah qolah tiada bercebok, bagaimana membasuh najis di tangan. Telah berkata ashab kita, apabila adalah air itu dalam bekas besar dan dalam batu besar atau qolah besar dan sebagainya, dengan sekira-kira tiada upaya menuang daripadanya dan tiada padanya cebok atau gayung, maka jalan mengambil air itu dengan mulutnya, kemudian basuhlah tangan dengan air mulut itu, atau diambil dengan hujung kain yang bersih. Ini kalau nak basuh tangan tu bangun tidur, dia tengok alamak tak ada pula cedok air, baldi, bukan baldi. Ini masalah sebenarnya sekarang semua dah selesai, dah ada pipe.
Guna mulut. Dia kata, gunakan mulut. Kemudian untuk hari ini yang terakhir, muka surat yang terakhir 50, atau bertolong dengan apa-apa yang lain daripadanya. Wallahu alam. 132, masalah air sedikit. Ni dia punya gambar tak terang. Kena najis, apa hukumnya, dan apa hukum najis datang kepada air. Bermula air yang sedikit yang dikena najis itu, najis ialah ia pada hukumnya. Dan jikalau najis itu sedikit sekalipun, air kalau kena najis, hukumnya tetap najis. Dan tiada ia mengubahkan air sekalipun, walaupun dia tidak mengubahkan warna air ke apa bau dia. Bahawasanya majas, mim ha, apa benda ni, menjelaslah ia akan dia. Ini menjelas ni, kerana bahawasanya apa benda ni, tak dapat baca. Seorang saya punya kitab tak terang ni, jaga dari tidurnya, maka ia hendak mencelup tangannya ke dalam air yang hendak diperbuat wudu, iaitu suruh Nabi basuh di luar akan tangannya, dan jangan celupkan tangan ke dalam air sebelum berbasuhan. Maka najis yang didatangkan yang dinampak zahir dan tahu dengan yakin kena kepada air yang sedikit, tetapi tiadalah najis, bahkan lebih-lebih terang najis. Dan benda ni, hadis dalam masalah 128 itu, apabila najis datang kepadanya, tiadalah menyucikan bersalahan. Jikalau air datang ke atasnya najis, maka menyucilah ia akan najis. Ini berbelit-belit ayat ni sebenarnya, dan tak terang tu apa ceritanya. Kalau tangan najis, tangan itu najis, dicelupkan dalam kolah yang tak cukup ni, maka walaupun tak berubah warna, dia tetap di air itu akan menjadi najis. Masalah membasuh najis 3 kali. Sungguhnya membasuh najis yang diyakinkan najisnya sunat dibasuh 3 kali, dengan dalil hadis masalah 128. Itu juga, iaitu selengkap tak nampak ni perkataannya. Najis yang disyakkan kena tangan dalam tidur, disuruh Nabi basuh 3 kali, maka membasuh najis yang tahqiq itu kerana lebih aula. Najis yang terang, tahqiq ini terang. Masalah membasuh najis yang disyakkan karenanya ke tubuh itu, sunat membasuhnya dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis masalah di atas tu, iaitu disuruhnya basuh akan tangannya. Orang bangun daripada tidur hidup hendak membasuhkan tangannya ke dalam air sembahyang, dan benda ni tak boleh baca ni, memberi bekas dengan dipercik-percik saja kepadanya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam masalah 128, hatta yaghsiluha, hingga ia membasuhkan dia, dan tiada dikatanya hatta yaghsiluha au yarshuha. Ini tentang membasuh najis yang syak. Basuh najis yang syak itu direnjis saja pun, dipercikkan saja pun sudah memadai sini. Masalah 135, ihtiyat pada ibadat. Ihtiyat ni mengambil satu kita ada kesusahan, kita bermula cari penyelesaian. Bermula ihtiyat maknanya selamat atau keselamatan. Ini keselamatan. Maka mengambil ihtiyat yang ini mengambil jalan keselamatan pada ibadat dan lainnya, itu disunatkan dia selama tiada keluar ia daripada sempadannya kepada had was-was. Maka furuk antara ihtiyat, furuk ni bahagian antara selamatan dan was-was itu, kalam yang panjang telah menerangkan dia oleh Imam Nawawi dalam bab Al-Atiyah, bab yang akan datang, daripada ke kitabnya yang bernama Al-Majmu'. Kitab Majmu' ni kitab Imam Nawawi. Masalah sindir dan kias, dan menggunakannya adalah menggunakan perkataan sindir dan kias itu sunat apabila tiada dapat atau canggung mulut menerangkan dengannya, kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yadri aina batat yadahu dalam masalah 128, dan tiada disarihkan dengan katanya fala'allaka yada'un waqas ala duburihi au zakarihi, atau seumpamanya dia Nabi cuma sebut, Nabi sindir perkataan tak terang, tak tahu tangan ke mana. Mungkin yang ke sini kalau terang ni, mungkin tangan awak pergi ke dubur awak atau zakar awak, gitu. Jika sabda itu bermakna dubur dan zakar lainnya sekalipun. Dan bagi ini ada beberapa bandingannya yang banyak dalam Quran yang mulia dan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan sunat ia apabila tahu dan harta benda ni,
orang yang mendengarnya sindir dan kias yang dimasukkan. Maka jika tiada ada yang demikian itu, maka tak ada apa benda ni, pentiada dengan soreh. Ayat ni berpusing-pusing. Supaya tiada kesamaran dan tiada jatuh kelainan daripada yang dimasukkan, dan atas inilah ditanggungkan barang yang datang ia daripada yang demikian itu, hal keadaan sareh dengannya. Wallahu alam. Kalau terang tu lainlah ceritanya. Nabi bersindir di sini, maknanya kita boleh berijtihad lah dengan keadaan tersebut ya. Kalau terang-terang Nabi kata tangan awak tu bekas dubur, bekas kena zakar, memanglah jawapannya kita kena ambil hukum tu dengan secara terang. Tapi ini adalah hukum secara Nabi menyindirkan keadaan tu. Jadi setakat itu saja dahulu. Kesalahan dan kekurangan adalah daripada saya, kerana ilmu yang kurang, dan kebesaran itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.